Petang tadi kita mendengar Datuk Seri Anwar berucap. Dan beliau berucap dengan hatinya. Beliau berkata-kata dengan hatinya. Bagaimana beliau telah menyaksikan kehidupan antara dua darjat. Beliau pernah makan dengan presiden negara. Beliau makan dengan Perdana Menteri, raja-raja, maharaja di istana. Beliau juga pernah dipenjara selama 11 tahun di penjara. Tidur bersama-sama tikus. Tidur bersama lipas. Tidur bersama nyamuk. Saya berpeluang melawat beliau beberapa kali semasa beliau di penjara. Saya melihat bagaimana uniform yang diberikan kepada beliau. Seluar putih, baju putih yang tidak putih. Warnanya kekuning-kuningan. Dan kolor bajunya terkoyak. Dan sebab itu, beliau dapat merasakan perbezaan antara dua alam ini. Bagaimana di satu sisi, bagaimana pemimpin-pemimpin hidup bagai maharaja yang tidak bertepi, dan satu sisi lagi bagaimana rakyat hidup menderita. Itulah realiti yang sedang berlaku di negara kita. Bagaimana kita melihat negara kita sepatutnya sebuah negara yang kaya. Negara kita mempunyai segala-galanya. Dan negara kita jauh dari malapetaka. Yang lebih penting sekali ialah negara kita hanya mempunyai 32 juta manusia yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Tetapi kenapa kebanyakan dari kita masih lagi miskin dan papa kedana? Ini masalahnya. Saya masih ingat lagi apabila saya menjadi susah, apabila saya datang dari keluarga yang miskin. Boleh orang pemain saya selalu Datuk Jo dia duk cerita pasal mak pak dia motong getah. Ya. Saya tidak malu menceritakan bapa saya. Saya orang tikam batu. Mak bapa saya penoreh getah. Dan saya menoreh getah. Saya tak menoreh lah. Saya tarik apa namanya skerap. Mak bapa saya menoreh. Tapi waktu itu, apa yang disediakan oleh kerajaan ialah peluang untuk naik ke atas. Kerajaan waktu itu, walaupun ianya kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional waktu itu, dia menyediakan satu ruang dan peluang untuk anak-anak naik ke atas. Waktu itu, daripada sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah. Kita ada cerdik sikit, dapat beasiswa. Daripada sekolah menengah, tingkatan 5, masuk tingkatan 6. Sekolah menengah Ibrahim, dapat beasiswa. Daripada sekolah menengah Ibrahim, masuk Universiti Melaya, dapat beasiswa. Dari Universiti Melaya pergi England, dapat beasiswa. Balik England bekerja dengan kerajaan, dapat pekerjaan. Semua ini mempunyai perancangan yang luar biasa. Makanya saya terhutang budi dengan kerajaan. Dan saya berfikiran bahawa saya harus memberikan balik kepada rakyat saya. Kerana segala apa yang saya kutip dari bawah hasil daripada rakyat yang berikan. Maka sayang dan cinta saya kepada rakyat, kepada raja, kepada negara luar biasa. Karena saya membangun dengan titik peluh rakyat. Apa yang jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, amat berbahaya. Duit yang sepatutnya digunakan
gunakan untuk rakyat, sekarang ni tak ada dah. Tidak ada beasiswa dan tidak ada peluang untuk rakyat naik ke atas. Saya dapat rasai kerana saya tahu dalam parlimen dimaklumkan berapa ribu orang anak muda yang lulusan daripada perubatan yang masih menunggu lagi tak dapat kerja. Daripada farmasi, daripada dentistry, berapa orang engineer yang masih lagi menggelupur nak cari kerja. Dahulu semasa saya keluar universiti tahun 79, saya graduate pada tahun 79, kawan-kawan saya yang menjadi engineer waktu itu, gaji permulaan mereka ialah RM2,000. RM2,000 menjadi engineer biasa. Tetapi kalau dia jadi engineer Petronas, di antara RM2,000 hingga RM2,500. Manakala sekarang ini, anak saudara saya keluar dari universiti menjadi engineer. Gaji permulaan RM1,700. Selepas hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun saya graduate. Sepatutnya gaji mereka bukan RM1,700. Kalau waktu saya dapat RM2,500, sepatut mereka paling minimum dapat RM4,000 atau RM5,000. Tetapi dia terbalik kod pula. Gaji anak-anak muda sekarang RM1,500 hingga RM1,700. Manakala rumah, saya ada sebuah rumah di Kuala Lumpur, beli dengan pinjaman kerajaan. Rumah corner lot ataupun rumah end lot, rumah hujung. Adalah tanah sikit, 2 tingkat. Saya beli rumah dengan RM100,018, RM118. Tahun 1980. Hari ini, rumah yang sama, setelah berumur hampir 40 tahun, rumah dia mencecah RM800,000. Mana muda mana yang boleh beli rumah RM800,000 ni? Mana muda mana? Mereka mampu tengok saja. Maknanya, kerajaan gagal untuk memikirkan kesengsaraan yang rakyat hadapi. Kita sepatutnya maju ke depan. Sepatutnya kita maju ke depan. Oleh kerana negara kita ada segala-galanya, tuan-tuan. Tuan-tuan pejam mata dan fikirkan apa yang tak ada di Malaysia. Pejam mata sekarang. Fikirkan apa yang tak ada di Malaysia. Kita ada segalanya. Kita ada tanah yang subur. Di Kedah cukuplah, jangan pergi negara lain. Kita ada tanah yang subur, sebab itu kita panggil jelapang padi. Kita ada negeri yang di laut sekeliling kita. Kita ada pantai. Kita ada pulau sebanyak 99 pulau. Kita ada tasik yang luas. Kita ada gunung jerai. Kita ada segala-galanya. Yang tak ada ialah orang yang nak fikir bagaimana untuk menggunakan kelebihan yang Tuhan bagi ini untuk menjana pendapatan dan menolong rakyat. Yang ni saja yang tak adanya. Sebab pemimpin-pemimpin yang naik, akhirnya dia fikir untuk diri dia, kumpulan dia, parti dia.